Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tajuk Al-Hal, isimna, khabar kana. Ingat tajuk lagu tu? Dalam Al-Mansubat. Okey, Al-Hal. Hal mestilah mansub. Kita masih lagi dalam bab cerita pasal isim yang mansub. Ada 13. Okey, mari kita tengok dalam buku cerita Nahu. Okey. Bagaimana pula dengan hal? Ustaz Selama. Hal maknanya ialah dalam keadaan. Dalam keadaan. Kalau maf'ul jadi makna kerana. Okey. Hal makna dalam keadaan. Cara untuk kenal pasti hal, dia ada tips dia. Tip pertama, dia mestilah isim mushtaq bukan masdar. Isim mushtaq bukan masdar. Nanti kita akan cerita lagi apa maksud isim mushtaq ni. Dan isim mushtaq pula dia ada yang banyak jenis juga tu. Ada beberapa lagi isim mushtaq. Okey, yang kedua mestilah wasaf. Isim mushtaq. Isim mushtaq ni contoh kita nak bagi senang sikit. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, sifat mubalaghah. Itu dia termasuk juga dengan isim alat, isim makan, isim zaman. Itu semua isim mushtaq. Tapi daripada isim mushtaq yang disebutkan tadi tu, hanya ada beberapa saja yang wasaf. 4 yang wasaf. Daripada banyak tadi, 7 kan disebut tadi, 7. Ada 4 yang wasaf. Pertamanya yang wasaf isim fa'il. Kedua isim maf'ul. Ketiga sifat musyabbahah. Keempat sirah mubalaghah. Maknanya dia mesti terdiri pada itu. Tajuk nahu, tapi cerita ni sorof ni. Isim mushtaq adalah sorof. Masdar tajuk sorof. Wasaf tak wasaf ni tajuk sorof. Tapi sebab itulah nahu dan sorof ni dia susah nak dipisahkan. Tetapi kita kena jelas daripada dalam pemikiran kita, jangan bercampur aduk antara nahu dengan sorof dalam kepala kita ni lah. Okey, supaya kita senang nak i'rab dan senang nak jawab soalan. Okey, tidaklah berkecamuk. Okey, ingat ni tajuk sorof, tapi dia ada kesan dalam nahu. Ada peranan dia. Okey, yang ketiga dia nakirah. Tak ada alif lam lah kalau kita faham secara mudahnya. Keempat fadlah, makna selepas tu. Fadlah dah diceritakan dalam video sebelum ni, dah dicerita pasal fadlah. Alright. Contohnya, akala Zaidun al-aruzza jalisan. Zaid makan nasi dalam keadaan duduk, jalisan. Akala Zaidun al-aruzza qa'iman, ataupun waqifan. Zaid makan nasi berdiri, dalam keadaan berdiri. So, itulah contoh hal yang senang nak faham. Okey, kalau kita buat 5 soalan scan, jom kita buat 5 soalan scan untuk akala Zaidun. Okey, akala Zaidun al-aruzza. Okey. Jalisan, hal keadaan duduk ni, sopanlah Zaid ni, bagus Zaid. Berjuruh Zaid ini. Okey, jadi dalam ayat ni kita dah nampak, okey. Fa'il, maf'ulun bih dah ada, settle. Lepas tu jalisan. Inilah fadlah ni, lepas fa'il maf'ul bih, itulah fadlah. Maknanya sebenarnya kalau tak ada jalisan pun dah faham dah makna dia. Akala Zaidun al-aruzza dah faham. Tapi tidak sampailah maksud nak cakapnya dia makan duduk. Itu je, bukan nak cakap dia makan nasi, tapi nak cakap dia makan nasi tu dalam keadaan duduk. Itu cerita asal. Orang yang nak cakap tu lah, kita ke, siapa ke, awak ke, penonton di rumah ke. Okey, jalisan. Kita buat 5 soalan scan. 5 soalan scan untuk jalisan, supaya senang faham. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jawab slow-slow. Jalisan pertama isim. Kedua, 5 soalan scan ni ataupun kaedah i'rab 5 soalan scan kita namakan dia sebagai kis. Kis. Okey, 1 isim. Kedua mansub dengan apa dia, apakah i'rab kalimat tersebut? Mansub. Kenapa dia mansub? Sebab dia hal. Sebab itulah dia mansub. Dengan apa dia mansub? Dengan fathah. Kenapa dia mansub dengan fathah? Sebab dia mufrad. Dah. Kalau kaedah tradisional kita sebut halun mansubun bil fathah. Dah, settle. Okey, settle pasal ni. Faham maksud hal? Contoh lain. Syahadtu at-ta'ira waqifan. Tu. Aku melihat burung itu, hal keadaan burung itu waqifan, duduk. Duduk pula, berdiri. Burung tu duduk berdiri, bukan tidur. Okey, dia duduk berdiri. Jadi, waqifan ni adalah hal. So bila waqifan hal, sebenarnya hal ni dia kena tengok juga pada sahibul hal.
sahibul hal. Ni. Ini sahibul hal dia. Kalau kita i'rab sebenarnya fa'il, fa'il, maf'ulun bih. Okey. Fa'il, fa'il, maf'ulun bih, hal. Ta'ira ni adalah maf'ulun bih. Okey, ingat ni dia punya jawatan utama dia maf'ulun bih. Tapi wahwa dan dia juga merangkap jawatan dia ialah wahwa sahibul hal. Sahibul hal, tuan punya hal. Yang berdiri ni siapa? Dia. Okey. Jadi sahibul hal dengan apa? Kenapa pentingnya sahibul hal? Sebab nak menentukan hal ni macam mana rupa dia. Sahibul hal. Okey, contoh lain. Okey, sekarang ni dia muzakkar, mufrad muzakkar. Maka hal dia mufrad muzakkar. Settle, tu tak ada masalah. Katakanlah kita tukar daripada ta'ir ni kepada jamak pula. Aku melihat burung tu ramai. Ramai burung ataupun dua burung lah. Kita kata syahatu at-ta'iraini. Nampak? Raini. Hal keadaan dua-dua tu macam mana? Waqifaini. Waqifaini. Jadi hal di sini ni nampak dia menentukan. Tadi waqifan, sekarang dah bertukar waqifaini. So waqifaini menjadi hal. Kalau kita buat 5 soalan scan untuk bagi yang rasa-rasa nak keliru dah tu, dah mula-mula nak keliru ni kan. Dah rasa-rasa nak keliru kan. Okey, mari kita buat 5 soalan scan cepat-cepat. Okey, pertama dia isim. Macam tadi juga. 2 dia mansub. 3 kenapa dia masuk dengan hal? Sebab dia hal. Masih lagi sama 1 2 3 tadi, sama dengan tadi juga, sama dengan waqifan tu juga. Tapi di sini akan berubah. Dengan apa dia mansub? Dengan ya. Kenapa dia mansub dengan ya? Sebab dia mufrad, musanna. Dah berubah. Nampak? Waqifaini. Dua-dua burung tu sedang berdiri. Okey, katakanlah bertukar lagi sahibul hal ni kepada jamak pula. Jamak. Okey, burung tadi ramai. Macam mana? Ta'ir, dia punya jamak dia apa dia? Jamak dia at-tuyur. At-tuyur. Katakanlah dia at-tuyur. Syahatu at-tuyura jamak taksir. Tuyura. Nak kata macam mana? Waqifaini. Masih lagi waqifaini ataupun bertukar. Bertukar. Itu penting, itu kepentingan sahibul hal tadi. Siapa punya hal? Siapa yang buat hal lah sahibul hal ni? Orang yang buat hal tu. So kita akan kata cepat. Sila type di sila SMS segera jawapan dia. Apa dia? Waqifatun. Waqifah. Dia jadi gitu. Waqifatun pula salah, waqifatan. Okey, waqifatan. Okey, syahadtu at-tuyura waqifatan. Aku melihat burung itu sedang berdiri, burung-burung itu. Okey, apa bila mana kita i'rab sini? Isim, mansub sama, hal di sini akan bertukar. Apa jadi dia? Fathah aja. Kenapa dia fathah? Kenapa dia mansub dengan fathah? Sebab dia bukan mufrad, sebab dia jamak taksir. Jamak taksir. Ustaz, betul ke jamak taksir kena mansub dengan fathah? Tak percaya? Tengok di jadual jati. Tengok jadual jati. Alright. Settle lah? Faham? Okey, kita pergi pula. Hal ni sebenarnya berapa jenis? Hal ni ada banyak jenis. Jenis dia ada berapa? 4. Sama dengan tajuk khabar. Jenis-jenis khabar. Baru ni kita belajar kan jenis-jenis khabar kan. So hal pun dia jenis dia ada 4 sama dengan tajuk khabar. Okey, hal mufrad, hal jumlah ismiyah, hal jumlah fi'liyah dan hal syibih jumlah. Sama sebiji. Okey. Nak tengok contoh tu. Hal mufrad sama yang kita duk belajar ni. Ni semua dipanggil hal mufrad. Yang kita duk belajar sekarang ni daripada tadi waqifah, contoh lain tadi pun itu semua hal mufrad. So tak payah bagi contoh lah hal mufrad. Okey, walaupun dia jamak. Itu bukan soal jamak atau jamak. Sebab apa? Kalau faham, kalau anda semua faham tajuk khabar itu, maka anda fahamlah tajuk pasal mufrad ni, jenis-jenis hal ni. Automatik akan faham. Okey. So kena rujuk yang tu baliklah. So dia menjadi hal ni, dia jadi hal mufrad bila mana dia satu unsur je. Dia tidak melibatkan 2 kalimah, 3 kalimah. Dia 1 kalimah aja. Okey. Contoh waqifah.
waqifaini, waqifan. Kalau waqifina pun samalah, satu kalimah dia kira. Itu maksudnya hal mufrad. Okey, sekarang kita bagi contoh hal jumlah ismiyah. Okey. Istaiqaztu wa ummi tatbakhu. Aku bangun hal keadaannya ibuku sedang memasak. Okey. So, ini dipanggil hal jumlah ismiyah. Hal jumlah ismiyah. Inilah hal. Okey. Wal jumlah ismiyah fi mahalli nasbin hal. Itu yang Arab dia. Itu jumlah. Okey, seterusnya kita pergi kepada hal jumlah fi'liyah pula. Macam mana hal jumlah fi'liyah? Istaqbalat al-jamahiru al-la'ibina turahibu bihim. Panjang ayat ni. Kan? Penyokong menyambut pemain. Hal keadaannya turahibu bihim, mengalu-alukan pemain-pemain itu. So mana dia punya hal jumlah dia? Hal jumlah fi'liyah dia di sini. Ni hal. Okey. Ni hal. So dia punya ada tips jambo dia di sini. Tips jambo dia ialah jumlah. Okey, jumlah. Jika ni jumlah fi'liyah lah. Jumlah. Jika dia selepas isim makrifah, maka dia ada hal. Tapi jumlah, jika dia selepas isim nakirah, kalau ni jadi nakirah ni sekarang makrifah kan. Kalau dia nakirah, jumlah ni akan jadi sifat. Itu beza dia. Katakanlah ni tak ada alif lam. Maka yang ni jadi sifat. Kalau yang ni ada alif lam, yang ni jadi hal. Itu jumlah tu jadi hal. Tadi pun jumlah tu jadi sifat. Faham? Okey, saya terjemahkan dia punya maksud dia. Penyokong-penyokong menyambut para pemain, hal keadaannya mengalu-alukan mereka, pemain-pemain tu. Okey, biasalah Man City juara untuk tahun ni, maka penyokong akan mengalu-alukan di rumah sebab dia orang pun PKP juga. EPL main di tanpa penyokong, tapi mengalu-alukan pemain-pemain kesayangan mereka. Itu contoh dia. Alright. Siapa peminat Man City sini angkat tangan. Okey. Seterusnya, hal syibih jumlah. Al-bahith. Pengkaji itu, pengkaji biasanya orang buat tesis lah. Orang yang buat tesis PhD master ni, dia menghabiskan waktu masanya bainal kutub, di antara duduk dalam buku lah, orang kata makan buku, tidur buku, mandi buku, minum buku, nak siapkan tesis kan. So banyak masa dihabiskan. So yaqdil bahith, pengkaji itu menghabiskan masanya waktahu bainal kutub, di antara buku. Hal keadaannya duduk dalam buku je. Duduk dalam buku je. Inilah panggil syibih jumlah. Sebab dia zaraf. Syibih jumlah dia kena ada zaraf ataupun haraf jar. Baina al-kutub. Okey. Kalau ada fi ke, ila ke, min ke, itu haraf jar. So juga adalah hal. So wasyibhu jumlah fi mahalli nasbin hal. Itu yang Arab dia. Wasyibhu jumlah fi mahalli nasbin hal. Okey. So sebenarnya dia adalah hal syibih jumlah. Settle. So itulah beberapa bentuk hal, dan contoh-contoh lain kita akan tengok dalam dalam surah-surah Al-Quran, untuk kita tengok bagaimana contoh-contoh lain hal dalam Al-Quran. Banyak hal ni, dia banyak penggunaan dia. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Anak itik jalan sorang, subscribe lah sekarang.